Ta'ala, pada malam yang penuh dengan barakah, kita bersama-sama digerakkan hati oleh Allah untuk mengagungkan bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hakikatnya merupakan kebanggaannya orang-orang Islam, yang merupakan kebanggaannya umat Sayyidil Anam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Disebutkan di dalam Maulid yang diterjemahkan tadi beberapa poin kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita pada akhir zaman ini secara khususnya para pemuda amat memerlukan qudwah, amat memerlukan bimbingan untuk dapat menjalani kehidupan yang sementara yang penuh dengan cabaran ini dengan jalan yang diridai oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keadaan inilah yang menjadi sebab daripada tahun ke tahun, daripada waktu ke waktu, daripada warisannya orang-orang salihin sebelum kita, mereka mengagungkan bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama disebutkan tadi bahawasanya saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan Rasul pada umur 40 tahun, yang mana sebelum waktu umur 40 tahun lebih kurang disebutkan di dalam riwayah bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mula untuk suka kepada uzlah, mula untuk sentiasa berkhalwah di dalam gua Hira, yang mana di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat ketenangan, yang mana di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat merasakan kedekatannya dengan Allah, sehingga sentiasa Nabi berada di Gua Hira. Sekejap Nabi berada di Gua Hira, turun beberapa hari, duduk lagi 2-3 minggu, turun beberapa hari, pergi lagi duduk dalam 2-3-4 bulan. Itulah keadaan Nabi, sehingga ada orang-orang yang melihat Nabi Muhammad dan berkata, ini Muhammad ya'shiq rabbahu, dia sedang rindu kepada Tuhannya, dia ini cinta kepada Tuhannya. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan amanah yang besar yang akan dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kita renungi bagaimana keadaan baginda. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita mengetahui bagaimana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana awal menerima wahyu. Beliau berada di dalam keadaan takut. Beliau berada di dalam keadaan yang mengejut saat Jibril alaihi salam, saat malaikah yang datang kepada Rasulullah yang memeluk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Ma ana biqari, aku tidak boleh membaca, diulang 2-3 kali sehingga beliau memeluk Nabi dengan begitu kuat, sehinggalah disebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada suatu peringatan kepada kita bagaimana hubungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan isteri tercinta beliau Sayyidatina Khadijah. Tahukah di dalam keadaan sukar begitu Nabi saat turun daripada Gua Hira pergi kepada siapa? Pergi kepada Sayyidatina Khadijah. Saat sampai kepada Sayyidatina Khadijah berkata, "Zammiluni, zammiluni." Ini seorang Nabi dan Rasul, seorang yang diberikan kekuatan lebih daripada 40 kekuatan manusia. Akan tetapi ingin mengajarkan kepada kita begitu adanya kekuatan yang lebih besar datangnya daripada seorang wanita yang dinamakan Sayyidatina Khadijah. Rasulullah meminta untuk dipeluk oleh Sayyidatina Khadijah. Zammiluni, peluklah aku wahai Khadijah, peluklah aku wahai Khadijah. Aku merasa begitu takut, seolah-olah aku berasa bahawasanya aku ini akan berada di dalam keadaan sangat bahaya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mencurhatkan hatinya kepada Khadijah apa yang telah berlaku. Pertama, sudah mendapat kekuatan daripada pelukan daripada Sayyidatina Khadijah.
Kedua, Nabi Muhammad SAW saat menceritakan apa yang telah terjadi, iaitu dengan malaikah yang memeluk dan sebagainya, apa yang dilakukan oleh Khadijah. Ini Khadijah Ummul Mukminin adalah merupakan perempuan yang sangat mulia, yang merupakan sangat agung, yang perlu juga diingati setiap umat Nabi Muhammad SAW. Beliau memberitahu, bukan berkata, ini boleh jadi benda yang tak betul, boleh benda jadi yang buruk, boleh, bukan menakut-nakutkan. Akan tetapi beliau memberi khabar gembira dan ketenangan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berkata bahawasanya sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan engkau. Engkau adalah seorang yang mulia. Pekerjaanmu engkau sentiasa menolong orang susah, mengeluarkan sedekah di jalan Allah, sentiasa membantu orang yang lemah, menyambungkan silaturahim dan sebagainya. Mustahil Allah akan membuatkan sesuatu ancaman bahaya kepada seseorang seperti engkau. Pasti Allah Subhanahu wa taala tidak mensia-siakan seseorang sepertimu. Membuatkan Rasulullah SAW mendapat kekuatan, di situ mendapat ketenangan. Bahkan disebutkan orang yang pertama memeluk agama Islam adalah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, Sayyidatina Khadijah membawa kepada sepupu beliau, Waraqah bin Naufal, yang merupakan seorang Nasrani yang mengetahui akan ilmu-ilmu terdahulu. Saat diceritakan kepada Waraqah bin Naufal bagaimana apa yang telah dialami oleh Nabi SAW, maka Waraqah bin Naufal berkata, itu adalah namus, yaitu Jibril yang dahulu datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Engkau adalah Nabi dan Rasul. Kalaulah aku bermohon kepada Allah, kalau aku masih hidup di zaman engkau, aku akan membantu engkau, aku akan berjuang dengan engkau. Apatah lagi saat kaum engkau akan mengeluarkan engkau daripada tempatnya. Nabi SAW tertanya, adakah kaum aku akan mengeluarkan aku daripada kawasan aku? Naam, tidaklah ada seseorang yang datang seperti engkau, Rasul, kecuali pasti akan datang ujian, akan dikeluarkan, diusir oleh kaumnya dan sebagainya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita renungkan bagaimana Sayyidatina Khadijah. Tahukah bahawasanya Rasulullah SAW mendapat wahyu umurnya 40 tahun. Berada di Gua Hira. Disebutkan di dalam riwayat bahawasanya Sayyidatina Khadijah sentiasa datang hampir lebih kurang setiap hari, kadang menunggu di belakang Gua Hira. Datang naik sampai kepada Gua Hira, tunggu kepada Rasulullah SAW, bawa makanan kepada Rasulullah SAW. Dan saat itu umur Sayyidatina Khadijah berapa? Kalau Rasulullah umur 40 tahun, bermakna Sayyidatina Khadijah begitu lebih tua jauh daripada Rasulullah SAW. Ini adalah merupakan perjuangan wanita yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memuliakan Sayyidatina Khadijah, sehingga Rasulullah SAW memberitahu bahawasanya tidak ada sesiapa yang boleh menggantikan tempat Sayyidatina Khadijah. Beliau membantu aku saat aku berada di dalam kesusahan. Beliau menolong aku di saat beliau berada dalam kesusahan. Bahkan kalau kita renungkan cerita Sayyidatina Khadijah, kita akan dapati bahawasanya inilah seorang wanita yang sangat mulia, yang keluarkan segala hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala demi untuk memperjuangkan agama yang mulia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yang disebutkan di dalam Maulid bahawasanya tentang Nabi SAW, agama ini akan tersebar. Dan ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahawasanya suatu ketika putri Rasulullah SAW, seorang wanita yang begitu mulia, wanita yang amat dicintai oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah balik daripada peperangan Uhud. Yang kita mengetahui kisah peperangan Uhud, Nabi SAW tercedera begitu parah sekali, sehingga Nabi SAW berada di dalam keadaan berdarah, wajah beliau berdarah, gigi beliau patah dan sebagainya. Saat Sayyidatina Fatimah melihat ayahnya, dan beberapa banyak kali keadaan Sayyidatina Fatimah yang hakikatnya masih muda, melihat keadaan Rasulullah SAW,
kadang dihina oleh kaumnya dan sebagainya. Maka saat Sayyidatina Fatimah Az-Zahra membersihkan daripada cederanya Rasulullah SAW sambil menangis, "Ya Rasulullah, engkau adalah seorang Nabi. Wahai ayahku, engkau adalah seorang Nabi yang telah diutuskan Allah. Kenapa sampai kepada tahap seperti ini?" Kata Rasulullah SAW, "Janganlah engkau nangis, wahai puteriku. Allah telah janji kepada aku bahawasanya agama ayahmu ini, yakni agama Islam, akan tersebar di pelosok dunia, akan tersebar di setiap rumah, baik rumah daripada batu, daripada apa, semuanya akan tersebar bi'izzi aziz atau bizilli zalil, di dalam keadaan yang mulia ataupun di dalam keadaan yang hina, yakni hina, dihinakan kekufuran oleh Allah Subhanahu wa taala." Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita dapati bahawasanya begitu pentingnya peranan wanita di dalam Islam, sehingga Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, seseorang yang dekat dengan Rasulullah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi seseorang yang memberikan kekuatan setelah meninggalnya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita renungkan, hakikatnya adalah untuk siapa? Adakah untuk kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri? Kita yang sedang menikmati agama Islam, kalau tanpa Rasulullah kita tidak akan berkumpul pada malam yang penuh dengan barakah ini. Kalau tanpa agama Islam, boleh jadi kita berada dalam keadaan jahil, boleh jadi kita berada dalam keadaan akhlak yang tidak mulia, sifat yang begitu jahat. Siapa yang membawa akhlak yang mulia kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan itu, bila mana kita merenungi keadaan Nabi, adakah ada orang yang aqil boleh berkata bid'ah kalau buat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini perkara tak patut. Seolah-olah menganggap Nabi ini postman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh ulama bahawasanya, Al-Imam Al-Ghastallani, beliau pernah berkata, kalaulah hari kelahiran Nabi ini waktu malam nak dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar, mana lebih afdal? Kata Imam Al-Ghastallani bahawasanya malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdal, jauh daripada malam Lailatul Qadar. Oh, bagaimana? 3 perkara. Yang pertama adalah dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sebab datangnya segala pemberian. Tidak akan ada Lailatul Qadar kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada segala kebaikan dalam agama, wala puasa, wala baca Quran, wala dan sebagainya, kalau kecuali kerana Rasulullah, kalau dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, kata beliau, adalah kelebihan Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruh, turunnya para malaikah, warruh, Jibril dan sebagainya, turun pada Lailatul Qadar. Lailatul Milad, hari kelahiran Rasulullah SAW, siapa yang datang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang adalah untuk menjadi asbab kebahagiaan kita semua. Maka datangnya Rasulullah lebih tinggi jauh daripada 1000 hatta 1 juta malaikah yang datang. Dan poin yang ketiga, beliau berkata bahawasanya kelebihan Lailatul Qadar adalah khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah disebutkan di dalam firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah utuskan kepada seluruh alam. Manusia, jin, setiap makhluk mendapat rahmatnya Nabi Muhammad SAW, hatta malaikah, hatta haiwan mendapatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahawasanya ada suatu kisah yang terjadi di negara Mesir tentang seseorang yang memuliakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu kita perlu mengetahui bahawasanya maulid ini dilakukan oleh ramai orang-orang salihin sebelum kita. Disebutkan salah satu orang yang terdahulu melakukan majlis maulid mengagungkan hari kelahiran adalah seorang raja yang bernama Raja Muzaffar. Beliau ini hidup pada zaman Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau ini kalau buat maulid, yakni pada hari kelahiran Rasulullah SAW, yakni 12 Rabiul Awal, dia akan buat majlis sebesar-besarnya. Disebutkan hatta dia akan menyembelih lebih daripada 7,000 ekor kambing.
akan membuatkan akan manisan-manisan lebih daripada 30,000 manisan, menyembelih dengan ayam, dengan makanan yang luar biasa, majlis yang sangat agung untuk memuliakan hari yang mulia yang telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang muslim di negara Mesir yang menghidupkan setiap tahun pada 12 Rabiul Awal, menghidupkan hari Rabiul Maulid ini dengan kemuliaan yang luar biasa. Dia akan buat majlis yang besar dengan membuat ada makanannya, dengan bacaan salawatnya, dengan madaih, dengan pujian kepada Rasulullah setiap tahun. Dan jirannya adalah seorang Yahudi, suami istri. Maka jiran ini setiap hari heran, setiap tahun ini orang mesti akan buat majlis besar-besaran. Sehingga si istri ini pun bertanya kepada suami. Ini kisah benar-benar terjadi, dirakamkan di dalam Maulid Syaraful Anam. Si istri ini pun bertanya kepada suami, wahai suamiku, apa yang terjadi sebetulnya ini? Setiap tahun dibuat majlis besar sangat. Disebutkan bahawasanya jiran kita itu merasai bahawasanya hari itu adalah merupakan hari kelahirannya Nabi mereka, Nabi Muhammad SAW. Maka mereka membuat majlis seperti itu kerana gembira dengan hari kelahiran, pengagungan kepada hari kelahiran. Pada waktu malam, si wanita itu seperti biasa, dia tidur. Waktu tidur, tiba-tiba dia bermimpi bahawasanya dia berada di dalam sebuah kawasan yang mana begitu ramainya orang di rumah sebelahnya, jirannya. Dan dia pun masuk di dalam rumah tersebut. Ini di dalam mimpi. Dan dia melihat ada seseorang yang bercahaya, wajahnya sangat tampan, begitu indah nampak akhlak dan sebagainya, dan ramai orang-orang sahabat berkeliling dengan dia, dia duduk di tengah-tengah. Jadi ini wanita melihat di dalam keadaan heran dan bertanya kepada orang yang ada di dalam rumah itu siapa? Kata, itulah Nabi Muhammad SAW. Maka wanita itu berkata, kalau aku nak tegur dia, dia akan layan aku tak? Maka mereka kata, cubalah tegur saja, pasti dia akan layan. Nabi SAW adalah seseorang yang akhlaknya mulia. Maka wanita ini pun pergi mendekat dan berkata, wahai Muhammad. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW dengan jawaban labbaiki. Sehingga wanita ini terkejut. Labbaik ini maksudnya adalah sebuah penghormatan bila mana dijawab labbaik oleh seseorang. Seperti mana kita sebut labbaik Allahumma labbaik, kami menjawab panggilanmu. Yakni suatu penghormatan. Sehingga Yahudi ini terkejut. Wahai Muhammad, engkau memang menjawab panggilan aku dengan begitu mulia, dengan akhlak yang begitu mulia. Sedangkan aku ini bukan daripada agamamu. Aku ini adalah orang Yahudi, bukan Islam. Maka kata Rasulullah SAW dengan senyuman dan berkata dan penuh kelembutan, wahai si fulan, tidaklah aku menjawab panggilanmu kecuali aku telah mengetahui bahawasanya Allah telah memberikan hidayah kepadamu. Pada waktu itu dia masuk ke dalam agama Islam di dalam mimpinya. Maka bangun daripada mimpi, dia dah niat, dia gembira, dia kata, khalas, aku dah masuk agama Islam, tapi suami aku tak tahu. Aku hari ini nak keluarkan sedekah. Karena aku gembira, aku dah masuk ke dalam agama Islam. Aku dapat jumpa Nabi Muhammad SAW. Aku nak buat majlis kegembiraan di rumah aku. Saat dia mempersiap-siapkan nak buat majlis di rumahnya, dia mendapati suaminya dia pun melakukan hal yang sama. Duk siap-siap juga nak buat majlis dan sebagainya. Sampai dia pun heran. Dia kata, ni kenapa? Maka suami dia berkata, ini semua kerana engkau yang masuk Islam semalam di dalam mimpimu. Maka terkejut si isteri, bagaimana kamu tahu? Tak ada siapa-siapa pun tahu. Aku rahsiakan ini, tak ada sesiapa tahu. Ketahuilah wahai isteriku, bahawasanya setelah engkau masuk ke dalam agama Islam, aku pula masuk ke dalam agama Islam di dalam mimpi tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesan maknawi jiran yang melakukan majlis maulid. Ini jiran Yahudi dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan itu saat kita melakukan majlis maulid Nabi Muhammad SAW, jangan hanya kita melihat daripada segi zahir bahawasanya hanya orang yang datang yang mendapat manfaat, tetapi seluruh atas muka bumi ini pasti akan mendapat manfaat daripada mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak kalau Rasulullah berkata, man salla alayya marratan, siapa yang salawat ke atasku sekali saja, Allah akan bersalawat kepada dia sebanyak 10 kali. Yakni dihujani rahmat Allah. Kalau rahmat dah dihujani, kata ulama, sebab rahmat hujan barulah hidayah akan datang. Tiada rahmah, tidak akan ada hidayah. Maka dengan itu Nabi SAW bila mana berminta doa, Allahumma inni as'aluka rahmatan tahdi biha qalbi. Ya Allah, kami meminta rahmah agar kami mendapat hidayah. Maka dengan itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kehadiran kita pada malam ini insya-Allah mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipenuhkan hati kita dengan rahmah, dijadikan hati kita hati yang mempunyai sifat kasih sayang Rasulullah SAW, menyebarkan akhlak yang mulia, menyebarkan kasih sayang Rasulullah sesama umat Nabi Muhammad SAW, sehingga agama yang lain melihat akhlak Rasulullah pada kita, menjadi asbab menyebarkan kebaikan kepada di atas muka bumi ini berahmatika ya arhamar rahimin. Kita bermohon kepada Allah semoga seperti mana kita berkumpul pada malam ini, moga-moga kelak kita berkumpul lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kerana jazilah bin Habib bin Taik menyampaikan ceramah yang bernas. Mudah-mudahan sentiasa kita semua